Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesungguhnya pada hari ini kita bertemu kerana-Mu ya Allah. Kita bertemu untuk menimba ilmu. Kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan juga negara. Jadi pada kali ini saya ingin membawa anda semua kepada modul keluarga sakinah, iaitu modul 6, iaitu alam remaja, iaitu 15 tahun sehingga 21 tahun dalam buku Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim ni, iaitu modul ke-6 ni. Kita membawa anda ke program yang kelima, iaitu fizikal dan juga kesihatan. Jadi objektif bagi program fizikal dan kesihatan ni adalah untuk mendidik remaja supaya dia sentiasa cergas dan sihat, serta dia menjelaskan kepada remaja tu kenapa pentingnya kesihatan fizikal dan mental tu. Jadi tujuannya juga adalah untuk memahami konsep tubuh badan yang sihat dan membawa kepada keluarga yang bahagia tanpa ada bebanan penyakit yang kronik. Jadi dia terdapat 6 aktiviti yang perlu kita terangkan dalam program fizikal dan juga kesihatan ni. Dan yang pertamanya adalah cara hidup sihat. Jadi ibu bapa ni dia kena memastikanlah anak-anak ni dia sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat dari sudut fizikal dan juga spiritual, seperti jauhkan diri dari merokok, menagih dadah, membuat perkara-perkara yang boleh merosakkan masa depan mereka sendiri. Jadi kesihatan ni dia bukan saja berkaitan dengan bebas daripada penyakit, tapi juga dia memiliki pemikiran yang cergas, bersama-sama emosi yang stabil. Jadi pemilihan kesihatan ni dia penting buat remaja, kerana remaja ni dalam usia dia muda tu, dia menentukan kesihatan dia pada masa tua akan datang. Jadi untuk mendapatkan kesihatan yang baik ni, remaja ni dia perlu melakukan amalan-amalan yang baik lah untuk perkembangan fizikal, mental dan juga emosi dia. Antara amalan-amalan yang boleh dia lakukan, contohnya dengan disiplin lah. Dengan disiplin yang baik, dia masuk disiplin ni dalam aspek lain. Dia remaja ni dia mematuhi jadual belajar, menghormati orang tua, guru-guru, rakan-rakan dan juga dia mengikut peraturan budaya serta undang-undang negara. Jadi remaja yang disiplin macam ni, dia tak boleh terjebak lah dalam sebarang aktiviti yang tak sihat dalam hidup dia. Kemudian dia boleh menjaga tahap kesihatan dia yang baik. Maka amalan disiplin yang baik ni dia boleh jadikan remaja tu mempunyai kesihatan yang baik. Selain daripada itu, remaja ni juga dia perlu mengamalkan cara hidup yang sihat lah. Jadi konsep cara hidup yang sihat ni meliputi makanan yang seimbang, dia melakukan riadah, aktiviti masyarakat, dengan banyak kajian lah yang terbukti bahawa amalan cara hidup yang sihat ni dia menjadikan diri seorang tu lebih positif, dia mampu menjalankan kehidupan dia dengan lebih baik yang masa akan datang. Jadi cara yang hidup sihat ni dia boleh menjamin kesihatan dengan keseimbangan remaja tu buat negara. Jadi amalan untuk remaja ni dia merupakan satu lagi amalan yang boleh menguatkan lagi kesihatan dia lah. Jadi dia boleh seimbangkan antara sudut kehidupan dan juga sudut agama, untuk agama dan juga untuk dunia akan datang. Jadi untuk mengekalkan gaya hidup sihat ni, dia bolehlah meninggikan tahap kesihatan dia tu dengan amalan-amalan, ajaran-ajaran keagamaan untuk spiritual dia. Jadi remaja ni juga dia boleh bersifat tegas dengan tindakan-tindakan yang negatif tu yang wujud dalam hidup dia tu. Dia contohnya merokok, melepak, atau mengambil dadah ni, dia boleh kikis untuk remaja ni. Selain dia menjauhi benda-benda tu, dia boleh menghindarkan lah dengan berkawan dengan orang-orang yang baik. Bukan saja remaja tu sihat,
dia juga perlu kepentingan hidup dia lah untuk dunia dan akhirat. Jadi amalan-amalan ni lah yang perlu dititik beratkan supaya remaja ini dia boleh berfikir dengan cergas, supaya dia boleh merancang sesuatu kehidupan yang baik pada masa akan datang. Jadi semua tindakan yang dia ambil tu dia boleh berfikir dengan rasional lah. Dia boleh memberi satu persepsi yang baru yang boleh menunjukkan jalan yang baik untuk dia berdepan dengan masyarakat dan juga berdepan dengan keluarga dia akan datang. Jadi kesimpulan dia ni, semua amalan yang positif ni perlu dilakukan untuk remaja. Kesihatan remaja tu yang mengamalkan semua amalan-amalan yang baik ni, dia bukan je untuk tubuh badan dia sihat, tapi juga emosi dia, pemikiran dia. Jadi dia akan membawa kepada impak yang positif. Okey. Jadi selain aktiviti yang pertama tu, aktiviti yang kedua pula adalah makan bersama keluarga. Jadi makan bersama keluarga ni dia dapat mengeratkan hubungan silaturahim lah, dan dia boleh mengukuhkan lagi kasih sayang. Lepas tu dia boleh mendapat kesefahaman antara keluarga, khususnya ibu bapa dan juga anak-anak. Jadi budaya makan sama-sama dengan keluarga ni dia semakin kurang. Meluangkan masa makan sama-sama dengan keluarga ni sekurang-kurangnya sekali sehari. Dia boleh memberi kesan yang besar lah dalam perkembangan minda dengan emosi anak ni. Tapi anak-anak sekarang ni dia makan ni dia tak mengikut waktu makan yang sepatutnya. Jadi memang tak dapat dinafikan lah bahawa memang susah lah nak cari masa makan bersama keluarga ni tu. Pertamanya pada waktu siang sebab ibu bapa tu bekerja pada waktu siang. Okay. Jadi ketika makan sama ibu bapa ni boleh menunjukkan tabiat pemakanan yang baik lah, supaya boleh menjadikan tauladan atau ikutan anak-anak. Di hal ini dia masuklah makan sayur, makan buah, banyak minum air kosong. Kalau kita tengok dia adab ketika makan kat meja makan tu semua boleh membawa kepada contoh kepada generasi yang muda. Jadi anak-anak ni dia lebih gemar makan ketika menonton TV. Dia makan meja makan tu tergesa-gesa lah nak habiskan makanan, sebab dia nak tengok TV, jangan kegemaran dia nak tengok kartun dia, nak tengok permainan game dia. Kemudian mak bapak ni dia tak tetapkan tu disiplin anak-anak tu makan di meja makan. Jadi adab-adab ni dia termasuk dalam mengajar anak tu. Contohnya menyediakan hidangan, basuh pinggan mangkuk, makan beradab, dia semua melatih mengemas meja dan sebagainya. Jadi waktu makan tu adalah waktu masa yang berkualiti lah untuk ibu bapa tu. Itu adalah waktu yang menyeronokkan lah, supaya interaksi antara ibu bapa dan anak-anak ni boleh dilakukan. Sama ada bercerita mengenai peristiwa di sekolah ke, cerita yang menggembirakan, menyedihkan ke, berkongsi-kongsi pengalaman sama anak-anak dan juga lain-lain. Jadi kita boleh tahu anak-anak kita ni sama ada dia dalam keadaan baik, sihat dan sebagainya. Jadi apa saja yang berlaku kepada anak-anak kita, kita boleh tahu dengan cara kita berinteraksi dengan dia pada waktu makan ni. Sama ada dia berada dalam keadaan positif ataupun dia berada dalam keadaan negatif. Ada kalanya anak-anak ni dia ada pandangan negatif ni terhadap ibu bapa ni. Jadi ibu bapa ni dia kena sentiasalah mendekatkan diri. Dia kena puji anak-anak ni, dia boleh terima kasih sayang. Dia boleh berlaku, kalau dia lakukan kerajinan tu kena pujilah. Berbincang dengan anak-anak tu kat meja makan, melatih anak-anak berfikir, melatih anak-anak bertutur dengan bahasa yang baik, dan sebagainya. Jadi selain tu dia keakraban hubungan tu antara ibu bapa dan anak tu akan berlaku. Jadi keakraban tu
dia boleh memberi kesan besar lah dalam kehidupan anak-anak tu. Dia boleh mempengaruhi tabiat makan mereka, ketegasan kita, makan sama-sama dengan keluarga tu, dia boleh jadi amalan dalam masyarakat kita. Jadi amalan ni dia mampu membentuk adab sopan anak-anak ni demi menjadikan mereka tu anggota masyarakat yang berhikmah. Manakala aktiviti yang ketiga pula adalah menu atau jadual makan harian tu. Jadi mak bapak ni dia kena memastikanlah anak-anak ni dia mengambil makanan yang mengandung gizi atau mengandungi sumber yang halal. Jadi punca mencari rezeki yang halal tu dia adalah kewajipan ibu bapa dan orang mukmin itu. Di Islam ni menuntut supaya umat ni dia berusaha bersungguh-sungguh untuk berdoa dan bertawakal lah pada Allah SWT dan bersabar dalam mencari rezeki yang halal dan dirahmati Allah. Jadi dalam sudut ini kita kena berusaha dengan lebih kuat lagi lah untuk membesarkan anak-anak tu dalam keadaan yang baik dan elok, kerana dia boleh mempengaruhi pembesaran anak-anak dalam usaha mencari rezeki dalam sumber yang halal. Kemudian makanan atau rezeki tu kita boleh, yang kita sajikan tu dia boleh mempengaruhi sikap, perangai, air muka ke, hati ke, lepas tu keseluruhan kehidupan dia. Sebab apa? Yang haram itu jelas, halal itu pun jelas, dan antara kedua-duanya dia ada benda-benda yang subhah. Manakala aktiviti yang keempat pula adalah adab makan dan minum. Adab makan dan minum. Jadi mak bapak ni hendaklah didik anak-anak ni semasa makan dengan minum tu, kita diajarlah mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mendidik anak tu, kita hampir dengan urusan kesihatan lah. Ajar anak-anak tu contohnya membasuh tangan, itu adalah sunnah jugalah. Jadi antara sebab-sebab makan yang perlu kita ajar tu oleh Rasulullah SAW tu, contohnya dia tidak menghina makanan yang kita tak suka. Jadi makan je apa yang ada kat depan mata tu, makan je. Jangan cakap tak sedap lah, apalah, jadi tak suka lah, itu semua tak boleh. Kemudian cuci tangan tu sebelum dan selepas makan. Sebab apa? Barang siapa yang tertidur yang sedang kedua-dua tangannya terdapat bekas makanan kerana tidak tercuci, dan ketika bangun pagi ia menderita satu penyakit, maka hendaklah dia tidak menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Yang ketiga, membaca bismillah dan alhamdulillah selepas makan. Jadi doa-doa ni lah yang kita jangan lupa menyebut nama Allah sebelum makan dan selepas hendak makan. Manakala yang keempat pula adalah makan menggunakan tangan kanan. Menggunakan tangan kanan ni adalah sunnah Rasulullah SAW. Dia ada bersabda, jika salah seorang di antaramu makan, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanan, dan jika ia minum pun hendaklah minum dengan tangan kanan, sebab syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kedua-dua tangan manusia ni dia ada mengeluarkan 3 jenis enzim. Jadi yang kanan tu lebih baik lah daripada yang tangan kiri. Dia boleh membantu dalam proses pencernaan makanan. Kemudian tidak bersandar ketika makan. Rasulullah SAW dia bersabda, aku tidak makan dengan posisi bersandar. Jadi kita pun jangan makanlah dengan posisi bersandar, kerana tidak bagus untuk pencernaan makanan itu. Jadi duduklah dengan cara bersila ataupun duduk di atas kursi, dan itu adalah adab-adab makan. Duduk alas ke apa ke, macam kita nak makan tu
dengan menu makanan tu yang Rasulullah SAW suka. Kenapa dia sebagai ibadah? Oleh sebab tu baginda duduk tanpa alas dan mengambil makanan secukupnya. Kemudian makan makanan yang berdekatan dahulu. Jangan ambil yang jauh, ambil yang dekat dulu. Apa je yang ada kat depan mata kita tu kita ambil dulu. Kalau nasi pun kita ambil nasi dululah. Kalau ikan pun kita ambil ikan dulu. Jangan kerana kita suka lauk yang jauh tu kita ambil lauk yang jauh tu. Itu adalah antara adab-adab makan. Kemudian makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau kita makan masa kita kenyang tu, memang tak habislah makanan kita, kan? Jadi masa kita lapar tu baru kita makan. Itu juga sunnah Rasulullah. Cukup untuk secukupnya makan, jangan sampai berlebihan kerana boleh mendatangkan penyakit. Jadi kalau kita makan tu, kita jangan makan sehingga penuh. Dia sepertiga, kerana sepertiga lagi kita akan meminum minuman untuk mengenyangkan perut kita. Jadi kalau kita makan terlalu banyak, selepas tu kita boleh memudaratkan dan kita boleh mendapat penyakit dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita nak minum air pun kita dah kenyang, kita dah tak boleh. Air tu dia sebenarnya boleh menghadamkan kita punya makanan yang telah kita makan. Jadi kita kena makan yang seeloknya, sebaiknya, dan mengambil makanan yang seimbang lah. Sayur ke apa ke. Jangan kita ambil karbohidrat je banyak-banyak. Jangan kita ambil daging je banyak-banyak. Kita kena ada campur karbohidrat, zat, daging. Jadi itu sajalah yang dapat saya kongsikan pada kali ini. Dan sekiranya terdapat apa-apa kesalahan dalam modul ini, saya mengucapkan kemaafan. Dan sekiranya ia boleh bermanfaat di masa akan datang, insyaAllah bolehlah disebarkan untuk dimanfaatkan. Jadi saya sudahi kali ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.